Pelbagai informasi semestinya bersama kami di Buletin TV3. Saya Asrul Nizam Kadir. Dan saya Azwaliza Azman. Tetapkan sejam perhatian anda. Gaji motong ni memang tidak wajar, ya. Tetapi saya terima kasih kerana kesediaan mereka melakukan sedikit pengorbanan. Gaji menteri dipotong 20%. Bajet 2023 akan ditambah baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jemaah Menteri bersetuju untuk melaksanakan pemotongan gaji masing-masing 20% setiap bulan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keputusan itu dilaksanakan atas keprihatinan terhadap permasalahan rakyat dan akan dilaksanakan kerajaan sehingga ekonomi negara kembali pulih. Jemaah Menteri setuju bahawa semangat kerana keprihatinan terhadap masalah rakyat memotong gaji tiap bulan 20%. Gaji motong ni memang tidak wajar, ya. Tetapi saya terima kasih kerana kesediaan mereka melakukan sedikit pengorbanan. Ada orang kata Anwar patutlah dia tak ambil gaji Perdana Menteri kerana dia ambil gaji Menteri Kewangan. Tak betul, gaji ni satu saja. Perdana Menteri berkata perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat khas Kabinet. Pemotongan gaji menteri dilakukan sehingga ekonomi pulih dan kemungkinan keputusan itu dikaji semula selepas 3 tahun. Datuk Seri Anwar sebelum ini tetap dengan pendirian untuk tidak menerima gaji bagi jawatan Perdana Menteri. Langkah itu diambil bagi memulihkan keyakinan rakyat terutama terhadap kerajaan perpaduan pimpinannya. Sementara itu, bajet 2023 akan diteliti semula dan diubah suai dengan mengambil kira pandangan daripada Kementerian Keuangan serta Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan yang baru. Datuk Seri Anwar memberi jaminan sebahagian besar intipati bajet akan dikekalkan. Belanjawan itu tentulah diteliti semula. Saya fikir sebahagian besar itu boleh diterima. Ada orang buat andaian bahawa kita menentang semua, tidak. Beberapa cadangan yang baik itu kita boleh teruskan, tetapi tentu kita beri ruang kepada Jemaah Menteri, pertama Kementerian Keuangan, keduanya Jemaah Menteri untuk memberikan input mereka apa yang boleh diubah suai dan diperbaiki. Pembentangan bajet 2023 dilakukan pada 7 Oktober lalu dengan Parlimen dibubarkan 3 hari kemudiannya sebelum bajet dibahaskan. Dalam perkembangan berkaitan, jelasnya dasar baik yang dilaksanakan kerajaan terdahulu akan tetap diteruskan oleh Kerajaan Perpaduan. Mengenai rang undang-undang yang tertangguh di Parlimen sebelum ini termasuk rang Undang-Undang Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022, Ahli Parlimen Tambun itu berkata ia akan diteliti semula oleh Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata wujud pelanggaran serius dalam perbelanjaan RM600 bilion ketika era pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Justru, cadangan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI untuk menyiasat dakwaan itu akan diserahkan kepada Jemaah Menteri untuk dinilai. Setakat yang saya tahu dan diberi maklumat oleh pegawai, ada beberapa pelanggaran yang agak serius, ya, terutama bila perolehan terlalu banyak. Jadi bila kita luluskan beberapa projek, jadi markup itu terlalu tinggi dan dana itu sampai kepada parti-parti tertentu yang memperlihatkan keupayaan mereka berbelanja luar biasa. Bernas bersetuju memperuntukkan RM10 juta bulan ini kepada petani dan pesawah padi miskin. Dan mulai tahun depan, syarikat itu akan memperuntukkan RM50 juta setahun bagi membantu golongan berkenaan. Persetujuan itu dicapai selepas perbincangan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tan Sri Said Mokhtar Al-Buhari mengenai isu monopoli beras. Maka beliau peruntukkan sekarang
bulan ini juga 10 juta ringgit. Kepada petani pesawah padi, penanam padi dan pesawah miskin, dan mulai tahun depan 50 juta ringgit daripada Bernas. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan menjelaskan untuk berlaku adil, kebenaran mengimport beras yang diberikan kerajaan kepada Tan Sri Said Mokhtar bukanlah dalam bentuk konsesi kepada beliau secara individu. Sebaliknya, ia dianugerahkan kepada Bernas yang ketika itu dimiliki Tan Sri Tan Boon Seng dan Ahli Parlimen Arau Datuk Sri Syahidan Kasim. Tan Sri Said Mokhtar telah membeli syarikat ini 31% daripada Tan Boon Seng, sekitar 800 juta ringgit, dan kepada syarikat ini dipunyai oleh Tan Sri Syahidan Kasim 400 juta ringgit. Jadi beliau tentunya punya tanggungan untuk membayar balik, dan sekarang umpamanya kita tidak boleh bebankan umpamanya seorang Tan Sri Said Mokhtar sehingga kita dapat teliti keuntungan dia dan sama ada pulangan itu berpatutan. Bernas dilaporkan menguasai kira-kira 30% pasaran beras tempatan dan mengimport beras dari Thailand dan Myanmar untuk memenuhi permintaan tempatan. Dan terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengerusikan mesyuarat khas Kabinet Kerajaan Perpaduan di Perdana Putra 3 hari selepas anggota Jemaah Menteri diumumkan Jumaat lalu. Kenderaan rasmi membawa Perdana Menteri tiba di pintu protokol bangunan berkenaan jam 8 pagi diiringi kenderaan pengiring polis. Ia disusuli kenderaan menteri lain setelah kebanyakan mereka selesai sesi taklimat di kementerian masing-masing. Mesyuarat pertama yang dihadiri jemaah menteri kecuali Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz yang mempunyai urusan di Qatar. Sebelum ini, Datuk Seri Anwar dilaporkan mahu memberi keutamaan kepada beberapa peraturan baru bagi jemaah menteri. Antaranya berkaitan cara mengurus kementerian, cara mendampingi dan bekerjasama dengan penjawat awam, penetapan cara untuk ahli jemaah menteri membuat pengumuman berkaitan dasar serta cara berbelanja agar tidak melebihi kadar sepatutnya. Sementara itu, kedua-dua timbalan Perdana Menteri mula menerima pengkhususan tugas. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dipertanggungjawabkan untuk pengurusan bencana banjir yang dijangka melanda negara. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah dilihat mengimbas kad perakam waktu di bangunan Perdana Putra jam 8.02 pagi tadi. Datuk Seri Fadilah Yusof pula diberi tugas sepenuhnya bagi memastikan semua perkara yang masih tersangkut mengenai Perjanjian Malaysia 1963 MA63 disegerakan. Perdana Menteri berkata ada beberapa perkara berkaitan yang masih gagal diselesaikan dan perlu pemantauan rapi. Beliau yang juga Menteri Perladangan dan Komoditi tiba di bangunan Perdana Putra jam 12.30 hari selepas melapor diri di pejabat kementerian di sebelah pagi. Nikmati 1 juta pas siaran langsung percuma dan data ekstra serta hashtag Sebola Suara. Saksikan bola sepak di mana jua. Ketahui lebih lanjut. Harga telur ayam yang lebih murah akan diumumkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu esok. Perkara itu antara beberapa langkah diambil terhadap isu harga dan bekalan telur yang dihadapi ketika ini. Saya juga suka cerita memaklumkan bahawa telah bincang dengan Saudara Muhammad Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Ada beberapa langkah diambil termasuk telur yang diharapkan diumumkan oleh beliau esok dengan harga yang lebih rendah dan kerana mengurangkan kebergantungan kepada kartel. Jadi kita harap jumlah pengedaran telur dalam pasaran cukup dan harganya itu diberitahu tadi akan dikurangkan. Ditanya mengenai pelaksanaan mekanisme penetapan harga baru itu sama ada turut membabitkan harga siling, Perdana Menteri menyerahkan kepada Muhammad untuk mengumumkannya. Di Semenanjung, harga siling bagi telur grade A ialah 45 sen, 43 sen bagi telur grade B dan 41 sen bagi telur grade C. Di Langkawi, Sabah, Sarawak dan Labuan pula, harga siling berbeza mengikut zon dan daerah.
Sementara itu, Muhammad Sabu berkata isu bekalan barangan keperluan terutama telur dan ayam serta harga munasabah antara yang diberi keutamaan ketika ini. Ia mengambil kira ekonomi dunia yang dijangka mengalami kemerosotan pada tahun hadapan. Kita akan lihat pertama sekali soal harga makanan, khasnya harga telur. Sebab itu makanan awam, umum. Daripada orang miskin sampailah kepada kelas atasan makan telur. Jadi itu perkara yang perlu kita ambil perhatian khas di samping harga ikan, harga ayam, dan kita akan bincang dengan para pegawai. Makanan, bekalan makanan sebagainya. Beliau mengulas perkara itu ketika ditemui media pada hari pertama di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Putrajaya. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup akan mengadakan pertemuan bersama pihak industri minyak sawit dan telur ayam bermula esok. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata pertemuan itu penting bagi mendapatkan gambaran jelas isu ketidakcukupan bekalan barangan keperluan asas itu. All the players akan kita panggil. Yang pertamanya yang terdekat adalah yang melibatkan industri minyak sawit seperti Felda, seperti Samdabi dan lain-lain untuk kita mendapatkan taklimat terkini tentang isu bekalan. Perjumpaan dengan pemain industri ayam dan telur ayam juga akan dilakukan dalam tempoh terdekat. Beliau ditemui selepas meninjau sebuah pasar raya besar di Ibu Negara. Kelulusan Kertas Putih Pertahanan akan dijayakan dengan segera. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan yang menjelaskan pelan strategik dengan 7 teras itu telah lengkap dan dalam pelaksanaan. Dan mereka mempunyai jawatan kuasa yang diketuai oleh Ketua Setiausaha sendiri dan juga Panglima-Panglima Chief of Armed Forces dan juga Panglima-Panglima Perkhidmatan. Saya nampak ianya dilakukan dengan terbaik. Beliau berkata demikian selepas melapor diri secara rasmi di Kementerian Pertahanan siang tadi. Jelasnya, pelaksanaan pelan berkenaan telah dilakukan dengan baik sebelum ini dan akan terus menjadi teras kepada Pelan Pembangunan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Menyentuh mengenai kesiapsiagaan ATM, beliau berkata ia berada di tahap terbaik dan sentiasa menjadi keutamaan dalam menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Mengulas perkembangan kapal tempur pesisir LCS, ahli Parlimen Rembau itu berkata beliau akan meneliti isu itu terlebih dahulu.
Parti Solidariti Tanah Air Kustar stah keluar dari gabungan Perikatan Nasional PN kerana tiada lagi persefahaman. Perkara itu disahkan Presiden STAR Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan dan pengumuman mengenainya akan dibuat dalam masa terdekat. Ya. Dia punya secara rasmi itu bila? Kita tunggu sajalah ada pengumuman. Ya. Tapi disahkan keluar sudah dari hilang. Sebab kalau kau pergi sini, saya pergi sana, berarti kita tidak sehaluan lah itu. Beliau berkata demikian selepas Majlis Convocation Institut Pertanian Sabah timbang menggaris ke-50 dan Pusat Latihan Vokasional Pertanian Lahad Datu kali ke-37 dan 38 tahun di bangunan Yayasan Sabah. Datuk Seri Jeffrey yang juga bekas timbalan pengerusi Perikatan Nasional sebelum ini hanya berkias mengenai kedudukan Raposta sebagai salah satu parti komponen PN. TM menghubungkan generasi masa depan ke dunia yang progresif milik semua. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin nafi wujud penyelewengan dana kerajaan RM600 bilion semasa pentadbiran beliau. Beliau juga tidak tahu dari mana angka itu dipetik dan percaya ia merujuk kepada 8 pakej rangsangan ekonomi bernilai RM530 bilion untuk membantu rakyat dan perniagaan terjejas ketika pandemik. Dalam satu kenyataan di Facebooknya, Tan Sri Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional menegaskan tidak takut disiasat berhubung laporan polis dibuat beberapa pihak. Katanya daripada keseluruhan RM530 bilion sebahagian besar berbentuk non-fiskal iaitu tidak melibatkan perbelanjaan kerajaan. Ia termasuk pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja iLestari, iSinar, iCitra dan pengurangan pembayaran KWSP serta moratorium bayaran pinjaman bank untuk individu dan syarikat selain jaminan kerajaan untuk pinjaman syarikat. Katanya tidak mungkin wang diseleweng kerana ia wang individu atau bank. Sekiranya berlaku, ia akan diketahui melalui Jabatan Audit Negara dan Pembentangan Laporan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC serta Bank Negara. Dapatkan Pack Ultimate Unify TV dengan lebih 70 saluran premium dan sehingga 8 aplikasi penstreaman sekarang. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dirakam keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul di Ibu Negara susulan beberapa laporan polis terhadapnya. Selepas hampir 2 jam memberi keterangan, beliau turut meminta polis supaya menyiasat pihak lain yang didakwa mengeluarkan kenyataan menyentuh sensitiviti agama Islam. Dan saya memberi kerjasama yang sepenuhnya polis. Belasan soalan dikeluarkan dan memberi penjelasan. Semua dah bersedia untuk tindakan selanjutnya sama ada ke mahkamah atau sebagainya. Saya bersedia. Saya minta supaya giliran pihak lain, pihak PH yang menyentuh umat Islam juga disegerakan. Siasat sama. Ya. Kita tunggu dan lihatlah. Beliau tiba jam 2.55 petang dengan ditemani Peguam Wan Rohaimi Muhammad Daud. Tan Sri Hadi sebelum ini mendakwa DAP mempromosikan Islamofobia dan menghalang PAS daripada berkuasa. Beliau turut menyifatkan parti komponen Pakatan Harapan itu tidak bermoral. Ada pihak menyifatkan kenyataan beliau itu berbau hasutan dan boleh mengancam perpaduan negara.
warga. Kerajaan akan mengkaji semula pelan 5G negara yang menggunakan model rangkaian borong tunggal atau SWN menerusi Digital National Berhad. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, projek itu dilihat dilaksanakan tanpa melalui proses tender yang telus. I've instructed that this be reviewed because it was not done in a transparent manner. There was no proper tender process, and therefore we need to review to make sure that we follow a strict financial procedure to ensure that things are done properly. Pelaksanaan 5G mengalami beberapa siri penangguhan tarikh akhir bagi syarikat telekomunikasi untuk memeterai perjanjian akses dan langganan saham. Ia berikutan isu model SWN itu sendiri, pemilikan equity dan harga akses. Baru-baru ini, DNB menjelaskan kos rangkaian dan infrastruktur 5G melibatkan RM16.5 bilion telah diluluskan untuk tempoh 10 tahun. Ia dibiayai hasil daripada penjualan kapasiti 5G kepada pengendali rangkaian mudah alih. Kabinet baru Kerajaan Perpaduan yang menyaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut memegang jawatan Menteri Keuangan adalah ekoran situasi yang luar biasa di bawah Kerajaan Perpaduan. Menteri Ekonomi Muhammad Rafizi Ramli berkata, ia satu keputusan sukar yang diambil kerana setiap komponen yang membentuk kerajaan inginkan jawatan Menteri Keuangan itu. Jadi kalau contohnya ada orang daripada PH yang jadi Menteri Kewangan pun, itu akan ada masalah kepada BN. Kalau daripada BN ada masalah kepada PH dan GPS dan lain-lain. Oleh kerana is an extraordinary situation now, maka keputusan itu bagi saya sesuai buat masa sekarang, iaitu senang Perdana Menteri yang jadi Menteri Kewangan. Supaya dia tak timbul isu tentang gabungan yang berbeza. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar buat julung kalinya sebagai menteri. Secara idealnya, pendirian beliau tetap bahawa jawatan Menteri Keuangan dan jawatan Perdana Menteri itu dipisahkan. Tegasnya, hanya kerana keadaan sekarang ini mendesak dan pendirian itu diambil, ia tidak bermakna ia perlu diteruskan. Dalam pada itu, kata beliau, kerajaan akan bentang bajet penuh dalam 1 atau 2 bulan dari sekarang. Bajet emolumen pula akan dibentangkan pada persidangan Dewan Rakyat akan datang. Komuniti perniagaan berharap kerajaan baru berani membuat perubahan dan pantas mengambil tindakan dalam menangani kesukaran dihadapi sektor perniagaan. Isu dihadapi termasuk kekurangan tenaga kerja, susut nilai ringgit, inflasi, sekuriti makanan dan daya saingan syarikat tempatan. Kementerian-kementerian terlibat diharap dapat menyegerakan pelaksanaan langkah agar ekonomi Malaysia bangkit semula daripada COVID-19 dan cabaran ekonomi global. Kami menjarankan agar semua jemaah menteri memastikan kesemua langkah dan dasar yang dilaksanakan untuk memurihkan perniagaan adalah berdasarkan 4 prinsip dasar utama, iaitu kredibiliti, kejelasan, konsistensi dan kepastian, dengan menjadikan ianya mudah, terus boleh dipercayai, mudah diketahui, konsisten dan adil. Turut wajar diberi perhatian tahap integriti tertinggi dan penyampaian perkhidmatan yang cekap. Di samping usaha menurunkan kos menjalankan perniagaan serta memulihkan tahap keyakinan pelabur asing dan domestik. Paling penting adalah kestabilan politik. Kalau kita ada kestabilan politik, baru kita boleh fokus kepada ekonomi dan rakyat, dan barulah kita boleh menarik pelabur asing datang ke Malaysia. SME Malaysia pula berpendapat barisan menteri baru tidak akan mengambil masa terlalu lama untuk membiasakan diri dengan pengendalian jentera kerajaan. Mereka perlu memahami porsi dan fungsi kementerian. Mungkin juga perlu masa untuk membiasai diri mereka bekerja rapat dengan pegawai kerajaan. Tetapi ini tidak boleh diambil sebagai alasan untuk sebarang kelewatan dalam bergerak cepat ke hadapan. Kami berharap menteri-menteri kabinet baru yang berkaitan akan dapat memacu ekonomi Malaysia
kita kembali ke landasan yang betul dengan dasar-dasar dan pembaharuan yang sesuai untuk membantu rakyat kita dan para peruncit Malaysia. Komuniti perniagaan komited untuk bekerjasama rapat dengan Kabinet baru untuk membantu memulihkan ekonomi Malaysia daripada tekanan global. Di samping membantu industri kembali ke kedudukan kompetitif dalam pasaran global serta mengekalkan Malaysia sebagai destinasi pelaburan pilihan. Bursa Malaysia mengakhiri dagangan hari ini dalam aliran negatif. Indeks utama bergerak dalam jajaran kecil manakala aktiviti belian kebanyakannya melibatkan saham tenaga, pembinaan dan pengangkutan. Pada jam 5 petang, FBM KLCI susut 0.69%. Sementara itu, ringgit ditutup tinggi pada 4.36 berbanding dolar Amerika. Lembaga Zakat Selangor LZS menyasarkan kutipan zakat berjumlah RM1 bilion tahun ini bagi membantu golongan asnaf di negeri berkenaan. Bagi mencapai sasaran itu, kempen kongsi rezeki dengan 2.5% dilancarkan bagi menggalak umat Islam segera menunaikan kewajipan khususnya menjelang 31 Disember ini. Kempen bertemakan sedikit bagi anda, segalanya buat mereka itu disempurnakan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Sabirin Muhammad Sarbini bagi memberi kesedaran tentang kewajipan menunaikan zakat dan hanya sebahagian kecil daripada pendapatan umat Islam yang digunakan untuk melaksanakan rukun Islam itu. Seperti pada tahun lepas, iaitu pada tahun 2021, statistik menunjukkan bahawa dengan jumlah 2.5% ini telah dapat disumbangkan sejumlah 993 juta agian kepada semua asnaf di negeri Selangor khususnya, sama ada daripada kategori fakir dan miskin dan juga kategori-kategori lain seperti asnaf garimin, iaitu daripada perubatan contohnya yang berjumlah 157 juta dan juga daripada pendidikan sejumlah 101 juta. Ini termasuk golongan-golongan fisabilillah yang bukan juga asnaf fakir dan miskin. Tambahnya, selain mempermudahkan urusan umat Islam, LZS mempergiat kempen dengan menyediakan hadiah berbentuk sijil simpanan premium di Bank Simpanan Nasional BSN kepada pembayar zakat menerusi peraduan kongsi rezeki dan menang sepanjang kempen berlangsung. Turut diadakan penyerahan bantuan zakat Selangor Peduli melibatkan RM77.7 juta menerusi 10 inisiatif bantuan. Dalam kempen ini, sepanjang bulan ini, kami juga mengadakan kempen bayaran segera, iaitu kempen Early Bird pada minggu pertama bulan Disember ini yang bermula daripada 1 Disember sehingga 7 Disember, iaitu bertujuan untuk menggalakkan semua pengelola zakat untuk menyegerakan bayaran zakat. Bayaran zakat boleh dilaksanakan dengan mengunjungi cawangan LZS yang dibuka 7 hari seminggu sepanjang Disember ini serta di semua aplikasi digital dan perbankan internet. Untuk maklumat lanjut, layari laman Sesawang Tertera. Membantu generasi muda menyedari potensi sebenar mereka menerusi akses kepada nutrisi yang baik dan pendidikan berkualiti. Itu aspirasi utama Marigold Susu UHT bersama Sun Life Malaysia dalam menganjurkan peraduan sahut cabaran realisasi impian yang merekodkan hampir 15,000 penyertaan seluruh negara. Daripada jumlah itu, 23 orang diumumkan sebagai pemenang dan membawa pulang hadiah keseluruhan bernilai RM100,000. Dianjurkan selama 2 bulan dan berakhir 31 Oktober lalu, Majlis Penyampaian Hadiah Peraduan Sahut Cabaran Realisasi Impian disempurnakan oleh Wakil Marigold dan Sun Life Malaysia di Petaling Jaya, Selangor. Dengan menyertai peraduan ini, mereka berpeluang untuk menangi wang tunai dan hadiah sehingga RM100,000. Hadiah pertama kita iaitu RM20,000 pasti akan memberi permulaan yang baik untuk mereka mencapai impian mereka. Matlamat Sun Life Malaysia ialah untuk menolong
customer kita mencapai kebahagiaan dan keselamatan kewangan seumur hidup, dan juga menolong mereka untuk hidup dengan lebih sihat dan bahagia. So dengan itulah kita bekerjasama dengan Marigold untuk sama-sama menolong customer kita untuk mencapai objektif itu. Dalam pada itu, menerusi inisiatif hikmat masyarakatnya membesar dengan setiap cabaran, Marigold bekerjasama dengan program Perumahan Rakyat PPR untuk mengedarkan 43,000 pak susu UHT-nya bernilai RM70,000 kepada lebih 8,000 keluarga B40 yang mempunyai anak kecil. Marigold sedang dalam satu misi untuk memastikan kanak-kanak yang berada di dalam komuniti berpendapatan rendah mendapat nutrisi yang diperlukan. So, ia juga merupakan sebahagian daripada inisiatif kempen kami, iaitu membesar dengan setiap cabaran untuk menggalakkan pengambilan susu harian di kalangan keluarga yang mempunyai anak kecil. Pengagihan pak susu UHT itu membabitkan 5 PPR terpilih di sekitar Lembah Klang. Women Talk is celebrating women, financial literacy, effective parenting, fashion and lifestyle, woman to woman. So you have to move on. It's a positive, right? It's really great. It's a good time to continue the progress, right? With Deborah Henry and Thoraya Vadillo, Women Talk is now returning for a new season. Every Saturday at 5 p.m. only on TV3. Jemaah Malaysia kini antara yang diwajib menggunakan imbasan biometrik bagi mendapatkan visa umrah elektronik e-visa. Menurut agensi berita Saudi SPA, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan jemaah umrah dari 5 negara iaitu United Kingdom, Tunisia, Kuwait, Bangladesh dan Malaysia wajib menyediakan data biometrik masing-masing, antaranya cap jari. Penggunaan aplikasi Saudi Visa Bio membolehkan pendaftaran secara pengesahan biometrik meliputi cap jari, wajah, mata dan salinan pasport untuk hadir ibadah umrah. Aplikasi baru itu komitmen kerajaan Arab Saudi untuk membenarkan pendaftaran biometrik menerusi peranti mudah alih. Langkah itu sekaligus menjadikan ia antara yang pertama di dunia menerima pengesahan biometrik menerusi telefon pintar untuk pengeluaran visa. Kementerian berkenaan turut menjelaskan inisiatif ini dibangunkan bagi memudahkan urusan jemaah yang ingin ke Mekah tanpa perlu mengunjungi pejabat visa secara fizikal. Kekejaman tentera Israel seakan tiada noktah apabila membunuh seorang lagi warga Palestin dalam serbuan terbaru di tebing barat. Pencerobohan awal pagi itu berlaku berhampiran bandar Baitul Laham.
yang meranggut nyawa seorang pemuda Palestin berusia 22 tahun. New Zealand bakal memperkenal undang-undang baru yang mewajibkan syarikat digital dalam talian yang terkenal seperti Alphabet Inc, Google dan Meta Platforms membayar sejumlah wang kepada syarikat media tempatan dalam memuat naik kandungan berunsur berita yang keluar di ruangan feeds. Menurut Menteri Penyiaran New Zealand, Willie Jackson, ia bagi membolehkan penggiat media konvensional dan akhbar komuniti di wilayah kecil menjana pendapatan harian hasil pelaksanaan undang-undang baru itu. 3 angkasawan yang menaiki kapal angkasa China Shenzhou 14 berjaya kembali ke bumi dengan selamat dan dalam keadaan sihat semalam. Kapal Shenzhou 14 itu yang membawa angkasawan Cheng Dong, Yu Yang dan Chai Zuji mendarat di tapak pendaratan Dongfeng di Mongolia, China kira-kira jam 8.09 malam waktu tempatan. Alami kehebatan dunia Unify TV dengan lebih 70 saluran premium dan 16 aplikasi penstreaman. Tonton dan nikmati rancangan kanak-kanak, liputan sukan, drama Korea dan filem terkini bila-bila masa di mana jua. Dapatkan Unify hari ini. Unify.
Dan salam sejahtera. Tentu sahaja fasa kelamati 16 terbaik bola sepak Piala Dunia FIFA di Qatar terus menjadi ikutan penggemar sukan tanah air. Apatah lagi selepas kejayaan dua lagi pasukan popular iaitu juara bertahan Perancis dan England ke peringkat suku akhir semalam menjejaki Belanda dan Argentina sebelum itu. Dan hari ini cukup penting buat bola sepak Asia di mana dua wakil benua ini, Jepun dan Korea Selatan akan beraksi. Di atas kertas memang nampak sukar kerana lawan mereka adalah Croatia dan Brazil. Bagaimanapun, seperti kata pemain skuad bawah 23 tahun negara, Muhammad Azrin Afiq Rusmini, kunci kekuatan Jepun dan Korea Selatan adalah disiplin. Maka adalah tidak mustahil skuad Samurai Biru dan Daegu Warriors akan melakar satu lagi kejutan. Reputasi selaku pasukan ranking ke-12 dunia meletakkan Croatia sebagai pilihan ketika berdepan Jepun di fasa 16 terbaik malam ini. Barisan hewan skuad itu jarang gagal menyinar di pentas antarabangsa menyaksikan pengendalinya Zelenko Dalic membawa mereka bergelar naib juara edisi sebelum ini apabila tumpas 2-4 kepada Perancis 4 tahun lalu. Tonggak senior yang memperkuat pasukan, Luka Modric dan Andris Kramaric bagaimanapun dijangka berdepan lawan liat Jepun yang mempunyai rekod seimbang sepanjang 3 pertemuan sebelum ini. Bukan itu sahaja, percaturan taktikal Samurai Biru oleh Hajime Moriyasu benar-benar tidak boleh dipandang rendah, memandangkan Spanyol dan Jerman pun menjadi mangsa di peringkat kumpulan. Kalau kita tengok tim-tim Asia ni disiplin dia tinggi. Macam Jepun, Korea, disiplin dia tinggi. Kalau dia, sebab kalau kita tengok dia lawan tim ternama tu memang dia orang pegang, dia orang kuasai bola, kuasai sepenuhnya game tu. Tapi tim macam Korea, Jepun, dia orang akan cuba disiplinkan tim dia orang untuk bertahan dan ambil peluang ketika counter attack. Dia orang kebanyakan dia orang macam bila dapat peluang, 1-3 peluang, dia orang akan convert. Itu yang saya rasa kelebihan saya. Dalam satu lagi pertembungan yang tidak kurang menariknya, juara 5 kali Brazil sudah tidak mahu pulang awal di tangan Korea Selatan selepas mendapat pengajaran berguna kecundang kepada Kamerun dalam aksi terakhir kumpulan. Pengikut bola sepak global juga pasti tidak sabar menantikan kedibat dua ikon negara masing-masing iaitu Son Heung-min dan Neymar yang menjadi nadi pasukan ketika ini. Brazil dan Korea Selatan kali pertama bertembung di pentas berprestij Piala Dunia di sebalik rekod pertemuan yang memihak kepada jago Amerika Selatan itu sebanyak 6 kali. Tite yang berada di tugasan terakhir bersama Seleção mengimpikan gelaran juara sebagai hadiah perpisahan pengundurannya, tetapi pahlawan Paulo Bento juga berada di momentum terbaik selepas menjinakkan Portugal. Kalau kita tengok dalam World Cup ni banyak surprise. Macam tim yang underdog dapat kalahkan tim yang ternama lah, negara yang ternama di World Cup ni. So kita boleh tengok Korea pun not bad team, dia memang disiplin punya team semua. So Brazil, kita dah tahu Brazil memang main star semua. Memang saya rasa ramai yang anggap Brazil akan menang perlawanan ni. Tapi bagi saya nak tengok Korea boleh atasi Brazil. Lagi satu sebab dia buat Asia, so kita saya support Asia lah. Apapun Piala Dunia Qatar sememangnya menampilkan hanya yang terbaik di pentas suku akhir nanti. Seperti mana kelibat juara bertahan, Perancis yang menampilkan permainan berkelas tinggi ketika menyingkirkan Poland di fasa 16 semalam. Jelas Kylian Mbappe adalah nadi Le Bleu apabila penyerang PSG itu tampil mencipta 2 gol menakjubkan. Namun terlebih dahulu Oliver Giroud menceriakan penyokong dengan jaringan pendahuluan sejurus sebelum rehat. Stadium Altumama sekali lagi gamat minit ke-74 apabila penyudah padu Kylian Mbappe gagal disekat Wojciech Szczęsny di gawang Poland. Di masa kecederaan, majlis Mbappe sekali lagi sukar dinafikan, meletakkan Perancis selesa 3-0 berkelebihan. Poland hanya mampu meraih gol sagu hati lewat permainan menerusi sepakan Robert Lewandowski. Namun skuad penilaian Didier Deschamps itu sukar lagi dinafikan untuk mengesahkan tempat ke fasa suku akhir. To be honest, no. The only objective for me is to win the World Cup. Now to win the next game, quarterfinal, is the most important things. And that's what I dream. The only thing I dream is this. Is for that I came here. I came to win this World Cup. I didn't came here to win the Golden Ball, the Golden Boot. If I win it, of course I'm gonna be happy. But that's not why I'm here. I'm here to win, and I'm here to help the French national team.
Menanti Perancis di suku akhir adalah England juara 1966 yang juga beraksi cemerlang di Stadium Ali White menyingkirkan Senegal. The Three Lions garang dengan 2 gol pada babak pertama bermula dengan jaringan Jordan Henderson pada minit ke-38. Diikuti dengan jaringan sulung Harry Kane pada kempen Piala Dunia kali ini yang dicipta sebelum whistle separuh masa. Bersambung selepas rehat, usaha Senegal untuk bangkit terus menemui jalan buntu. Sebaliknya England berjaya menambah satu lagi gol pada minit ke-57 kali ini hasil sentuhan Bukayo Saka. Kedudukan 3-0 kekal sehingga tamat permainan dengan England berjaya melangkah ke suku akhir sekaligus barisan Gareth Southgate gagal membuat perhitungan menentang Perancis bagi perebutan tiket ke separuh akhir. No celebrations really. We're happy, of course, that we won the game, but the focus turns to France straight away. So yeah, we can be pleased with the performance and the result, but the attention quickly changes straight away to France. But yeah, it's special. It's a special moment, really. To score a goal in the World Cup is huge, but it was a timing in the game. You know, it was a good time to score a goal, got us on the right track, and that was the most pleasing thing. Yeah. Masih kemeriahan Piala Dunia, malam yang penuh makna buat penggempur duo Perancis Olivier Giroud dan Kylian Mbappe di Altumama Stadium. Menyudah mantap dihasilkan Giroud meletakkannya sebagai penjaring terbanyak pasukan kebangsaan dengan berjumlah 52 gol. Satu gol mengatasi pemegang semua ini Thierry Henry. Mbappe pula memadam pencapaian legenda Pele yang mengumpul 7 jaringan di Piala Dunia sewaktu berusia 24 tahun apabila melakukannya ketika berumur 23 tahun. Kejayaan Perancis meneruskan misi mempertahankan piala dimenangi pada 2018 dengan menupaskan Poland di fasa 16 terbaik diraikan penyokongnya di Paris. Pengikut Le Bleu turut menyambutnya di jalanan dan juga restoran yang menayangkan secara langsung perlawanan. Impak Kylian Mbappe menerusi 2 gol dan 1 bantuan jaringan benar-benar menambat hati mereka sekaligus yakin pasukan kenalian Didier Deschamps itu mampu melangkah jauh. Di sebalik kemenangan penting England ke atas Senegal, tonggak serangan Raheem Sterling pula disisihkan daripada pasukan di Ahar apabila menerima perkabaran mendukacitakan. Pemain berusia 27 tahun itu akan meninggalkan Camp Three Lions di Qatar selepas kediamannya di Sahari dipecah masuk sekaligus memaksanya pulang untuk bersama-sama dengan keluarga. Penyertaannya bagi baki aksi di Piala Dunia tidak dipastikan lagi, tetapi pasukan kebangsaan memahami situasi dialami Sterling dan bersedia menyokong apa jua keputusannya. Dalam pada itu, beberapa kawasan tumpuan yang menghimpun penyokong fanatik England di London berpesta menyambut kemenangan ke atas Senegal. Mereka seakan tidak percaya dengan persembahan ditampilkan anak buah Gareth Southgate yang begitu dominan dan meyakinkan. Seperti biasa, laungan Is Coming Home yang mengharapkan kejayaan dibawa pulang bergema dinyanyikan penyokong selepas menjejaki peringkat suku akhir Ahad nanti. Sementara itu, penyingkiran Senegal di pusingan kalah mati semalam tidak mematahkan semangat penyokongnya untuk terus berdiri di belakang pasukan. Mereka akor tidak mampu mengulangi pencapaian ke suku akhir 20 tahun lalu, tetapi tetap setia untuk menunggu dan berharap skuad Lion of Teranga maupun negara Afrika lain pasti akan menjulang trofi idaman itu satu hari nanti. Selepas Senegal kandas, sandaran benua Afrika seterusnya ialah Maghribi, menyaksikan barisan bimbingan Walid Regragui menentang juara 2010 Spanyol malam esok. Kejuaraan Petronas Capri Malaysia telah melabuhkan tiraiannya semalam bagi pusingan ke-10 yang berlangsung di Lita Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Meskipun sudah mengesahkan gelaran juara keseluruhan kelas utama CP150 pada pusingan sebelum ini, Ahmad Afif Amran dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing sedikit kecewa apabila impiannya untuk menutup musim 2022 dengan meraih podium tidak kesampaian apabila dia gagal menamatkan perlumbaan selepas terjatuh pada awal saingan. Afif yang telah pun dinobatkan juara keseluruhan pada pusingan ke-9 di Lita Sepang awal bulan lalu memulakan pusingan ke-20 di Lita Batu Kawan dengan penamat yang mengecewakan. Ia menyaksikan Afif terbabit dalam insiden kemalangan pada selekor pertama sebaik bermula. Meskipun tidak mengalami kecederaan serius, namun masalah teknikal pada jenteranya menyebabkan dia gagal meneruskan perlumbaan, sekaligus membuka ruang buat Muhammad Akid Aziz dari pasukan One SOS TKK Racing untuk menguasai saingan. Manakala Azroy Hakim Anwar dari pasukan Honda Yuzi Idemitsu dan Kasma Daniel Kasmayudin dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Majimoto melengkapkan podium. Namun begitu, kemenangan Akid terpaksa dibatalkan atas isu teknikal, membolehkan Muhammad Helmi Azman dari pasukan SCK Honda Racing muncul pemenang tempat ketiga. Syukur Alhamdulillah dengan ijazah dapat berjaya lagi juara overall Malaysia Cup Prix 4.0 untuk kali yang ketiga.
Saya sangat berterima kasih kepada tim-tim kru Petronas Bintang Yamaha CKJ yang banyak bekerja keras untuk saya. Alhamdulillah saya dapat juara pada tahun ini, tapi untuk tim overall kami masih tidak dapat overall champion lagi. Hari ini adalah sekadar di tempat kedua, tapi dah syukur Alhamdulillah. Tapi untuk tahun depan kita orang akan repeat lagi bekerja keras untuk merampas kembali title overall team. Bagi kategori CP125 pula, Muhammad Syafiq Rosli dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor berjaya merangkul gelaran juara. Malah Syafiq turut cemerlang bergelar juara keseluruhan musim ini. Manakala dua pelumba pasukan One SOX TKKR Racing, Muhammad Syafiq Rasal dan Muhammad Hafizah Rofa masing-masing menduduki tempat kedua dan ketiga. Bagi kategori Wira KBS, Muhammad Syamil Amishar Muhammad Effendi dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing berjaya mengungguli podium. Diikuti tempat kedua Muhammad Farid Isman Khairul Ilyas dari pasukan Honda KC Racing. Manakala Muhammad Adam Haikal Jaha, pelumba pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing yang juga merupakan juara keseluruhan bagi musim ke-29 ini, muncul pelumba ketiga terpantas. Dan berikut keputusan pusingan ke-10 kejuaraan Petronas Capri Malaysia 2022 di Lita Petukawan Pulau Pinang semalam. Gapaian gelaran juara dunia dalam sukan luncur air semakin dekat buat Ratu Ski Air Negara Alia Yong. Alia hari ini menerima beasiswa melanjutkan pelajaran di Florida, Amerika Syarikat, dan pada masa sama membolehkannya berlatih bersama jurulatih luncur air ternama di sana. Dan seperti yang dijanjikan saat menerima tawaran berkenaan, tempoh 5 tahun yang diberikan akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mencapai cita-citanya. Siang tadi, Alia Yong, 19 tahun, diumumkan penerima beasiswa Yayasan Sam Dabi YSD bernilai RM1.1 juta bagi melanjutkan pelajaran dalam bidang psikologi di College Florida Southern bermula Januari 2023. Hadir menyampaikan beasiswa pengerusi Yayasan Sam Dabi, Tunku Tan Sri Imran Tuanku Jaafar. Selain menerima pendidikan terbaik, di Florida juga Alia akan meningkatkan lagi tahap prestasi bersama jurulatih-jurulatih beribawa yang mampu melonjakkannya selaku juara dunia pada masa depan. I think during this whole 5 years, because I'm actually it's estimated kind of for my dad that I may become world champion in around 3 to 5 years. So YSD will be with me along the way and support me through finance and everything. Ketika ini Alia berstatus atlet ski air nombor 1 negara dan Asia selain pemenang perak acara atlet di kejohanan sukan dunia World Game 2022. Dia juga berada di ranking ke-11 bagi kategori terbuka wanita Persekutuan Antarabangsa Water Ski dan Wakeboard Dunia IF serta ranking ketiga dunia bagi atlet bawah 21 tahun. Siri pencapaian ini membuatkan Alia lebih bersemangat meletakkan sasaran peribadi bergelar juara dunia selepas ini. Bagi YSD, pemilihan Alia mendapati kualiti yang ditetapkan menjejaki beberapa lagi bintang sukan negara seperti Dato' Azizul Hasni Awang Basikal Track dan Kelly Tan dari sukan golf sebelum ini. Liga Bola Sepak Tunas Malaysia atau Malaysia Little League 2022 anjuran Kementerian Belia dan Sukan KBS melabuhkan dirainya, dan bagi edisi sulung ini pertandingan menobatkan pasukan SMK Mergong, Kedah dan pasukan bawah 16 Selangor selaku juara bagi kategori bawah 16 lelaki dan perempuan, manakala kejuaraan bawah 12 lelaki diungguli SK Petaling Jaya dari Selangor. Sambutan hebat diterima membabitkan penyertaan 2,940 pasukan mewakili 57,354 pemain dari seluruh negara sejak saingan bermula di peringkat daerah Ogos lalu, dan kemuncaknya adalah perlawanan akhir peringkat kebangsaan di Stadium Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi bagi kategori utama bawah 16. Semestinya malam yang cukup bermakna buat pasukan SMK Mergong dari Kedah apabila berjaya menewaskan SMK Sultan Idris Shah II dari Perak dengan kemenangan besar 5-1. Sekalipun SMK Sultan
Sultan Idris 2 terlebih dahulu di depan hasil jaringan gol Sazwan Nasrizal Ahmad Sahrizan pada minit ke-6. Wakil Perak itu jelas longlai dengan kebangkitan luar biasa SMK Mergong selepas itu. Muhammad Syakirin Fazli cemerlang menjaringkan hat-trick dengan gol minit ke-17, 49 dan 56. Manakala dua lagi gol wakil Kedah berkenaan disumbangkan Adam Muklis Idham di minit ke-19 dan 24. Selaku juara sulung Liga Tunas Malaysia peringkat kebangsaan, SMK Mergong membawa pulang trofi serta hadiah wang tunai RM5,000. Manakala naib juara menerima RM3,000 beserta pingat. Pertama sekali di peringkat daerah kita menjadi juara, lepas tu di peringkat negeri kita menjadi juara juga, dan selepas itu kita layak ke peringkat zon utara dan kita menjadi johan permulaan di sana, dan seterusnya sampai ke peringkat kebangsaan. Masih lagi alhamdulillah kita menjadi juara di peringkat sini. Dalam pada itu, pasukan negeri Selangor juga muncul juara sulung bagi kategori bawah 16 wanita dengan melepaskan pasukan negeri Kedah 5-0 pada aksi yang berlangsung pada petang. Manakala kategori bawah 12 lelaki, wakil Selangor SK Petaling Jaya muncul pemenang menewaskan wakil Kelantan SK Sabak dengan keputusan 3-1. Majlis penutup dan penyampaian hadiah disempurnakan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Sukan Jabatan Belia dan Sukan Negara Abdul Aziz Abdul Rahman. Laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan malam ini. Saya Zri Atari, sesungguhnya tiada hari tanpa sukan. Teruskan menonton berita utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Nikmati Seorang pekerja restoran mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Aikroh Melaka atas pertuduhan merakam gambar pelanggan wanita menggunakan telefon bimbitnya di dalam tandas. Perbuatan didakwa dilakukan di premis tempat dia bekerja 14 November lalu. Tertuduh Muhammad Azizi Hazim Kamarudin, 18 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Mazana Sinin. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 509 Kanun Kesiksaan. Mahkamah bagaimanapun menetapkan 11 Januari tahun depan sebagai tarikh hukuman selepas mendapat laporan akhlak tertuduh daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat selain membenarkan tertuduh diikat jamin RM1,500 dengan seorang penjamin.
Sekian buletin utama malam ini. Sebelum berpisah, saksikan keindahan lukisan mural hasil kreativiti seniman jalanan di Nineveh, Iraq. Dengan itu, sama hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.